大家好，我是杨清话，今天我们来学习 SSK 5级第16课，体重与减脂。OK，现在我们看生词。第一，节食，节食 artinya diet。第二，报道 artinya melaporkan。第三，营养，营养 artinya nutrisi。第四，摄入 artinya menyerap。第五，模式 artinya model。第六，波动 artinya naik turun。第七，总共 artinya total。第八，参与 artinya ikut serta dalam。第九，人员 artinya staff。第十，相对 artinya relatif。第11, 类型 artinya kategori atau jenis。第12, 称 artinya menimbang。第13, 可靠 artinya reliable atau dapat diandalkan。第14, 纳入 artinya dimasukkan lah gitu。第15, 分析 artinya analisa。第16, 志愿者 artinya volunteer atau relawan。第17, 跟踪 artinya mengikuti jejak lah。第18, 成果 artinya hasil。第19, 清晰 artinya jelas。第20, 集 artinya yaitu。第21, 升 artinya naik。第22, 达到 artinya mencapai。第23, 意外 artinya di luar dugaan。第24, 存在 artinya eksis。第25, 明显 artinya nyata。第26, 补偿 artinya kompensasi。第27, 立即 artinya segera。第28, 趋势 artinya kecenderungan。第29, 差异 artinya perbedaan atau selisih lah。第30, 联合 artinya menggabungkan。第31, 个别 artinya masing-masing lah。Okay. 第32, 表明 artinya mengindikasikan atau menunjukkan。第33, 临时 artinya dalam periode waktu yang singkat。第34, 现象 artinya fenomena。第35, 非 artinya tidak。第36, 就餐 artinya makan。第37, 放纵 artinya semaunya lah。第38, 苗条 artinya langsing。第39, 借口 artinya beralibi atau beralasan。第40, 采取 artinya mengambil atau mengadopsi。第41, 措施 artinya tindakan。jelas ya untuk 生词nya ya。现在我们看课文。第一，据报道，医学专家进行了一项新研究，研究发现，由于人们在一周内的营养摄入和饮食模式会影响到他们的体重变化，因此节食者的
体重会在1周内上下波动. Artinya, menurut dari laporan, ahli kedokteran mengadakan suatu penelitian yang baru. Penelitian itu menunjukkan bahwa dikarenakan adanya perbedaan dalam pola makan seseorang dalam seminggu dapat mempengaruhi berat badannya mereka. Lalu berat badan orang-orang yang diet ini pun akan naik turun dalam seminggu. Okay. 总共有80名年龄在25到62岁之间的成员参与了这项研究。研究人员根据他们的相对体重变化，将其分为3种类型：体重减轻者、体重增加者和体重保持者。这些成年人在每天起床之后，早餐之前称一下自己的体重，为了保证可靠性，只有那些至少连续7天以上称过体重的人才会被纳入分析。对这些志愿者的跟踪调查时间最短为15天，最长为330天. Oke. Artinya ada sebanyak 80 orang dewasa yang berusia sekitar 25 sampai 62 tahun ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Para peneliti membagi mereka menjadi 3 kelompok berdasarkan perubahan berat badan mereka. Yaitu yang pertama, mereka yang mengalami penurunan berat badan, lalu mereka yang mengalami kenaikan berat badan, dan mereka yang berat badannya tetap segitu-segitu aja. Para orang dewasa ini menimbang berat badan mereka setiap hari sebelum bangun tidur dan sebelum sarapan. Untuk agar datanya itu reliable atau dapat digunakan, hanya mereka yang menimbang berat badan mereka selama 7 hari berturut-turut yang boleh diikutsertakan dalam analisisnya. Lalu para relawan ini dipantau minimal selama 15 hari dan maksimal selama 330 hari. 研究成果显示，这些人的体重变化表现出清晰的模式。一周末之后体重升高，在工作日体重减轻，周五达到最低点。研究人员还意外地发现，体重减轻者和体重增加者在体重波动模式上存在着明显不同。体重减轻者会表现出较强的补偿模式，你在周末之后体重立即下降，这一下降chỉ是直至周五结束，而体重增加者每天的体重都会存在差异，他们在工作日的体重并无明显减轻。Artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan berat badan pada orang-orang ini menunjukkan suatu pola yang jelas, yaitu berat badan meningkat setelah akhir pekan dan berat badan menurun pada hari kerja lah. Lalu titik terendahnya itu pada hari Jumat.
Uh, para peneliti juga secara tak terduga menemukan perbedaan dalam naik turunnya berat badan antara orang-orang yang mengalami penurunan berat badan dan orang-orang yang mengalami kenaikan berat badan. Mereka yang mengalami penurunan berat badan menunjukkan kompensasi yang kuat, yaitu berat badan mereka menurun setelah akhir pekan. Dan penurunan ini berlanjut hingga akhir hari Jumat. Sementara mereka yang mengalami kenaikan berat badan memiliki berat badan yang berbeda setiap harinya. Dan berat badan mereka tidak turun secara signifikan pada hari kerja. Oke, jelas ya. Oke. 这项联合多所医学院较所做的研究发现，除了个别人以外，多数人体重的增加会从周六开始，而体重减轻则会从周二开始，特别是对于那些体重减轻者和体重保持者来说更是如此。它表明人们的体重变化在一周内会显示出一种明显的规律。工作日和周末体重的临时变化应该被视为正常现象，而非真正的体重增加。这是由于人们的周末会有更多的时间外出就餐，周末对饮食稍微有些放纵影响不大。但为了能成功减轻体重，想要变苗条的节食者应注意到这种变化规律。周末之后不要再找任何吃美食的借口，应及时采取措施阻止这一些一上升的趋势。Artinya, penelitian yang dilakukan oleh beberapa sekolah kedokteran menemukan bahwa kecuali beberapa individu, kenaikan berat badan bagi kebanyakan orang itu dimulai pada hari Sabtu. Sementara penurunan berat badan dimulai pada hari Selasa, terutama bagi mereka yang menurunkan berat badan dan mereka yang mempertahankan berat badannya. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan berat badan seseorang menunjukkan pola yang jelas dalam seminggu, dan perubahan berat badan sementara selama hari kerja dan akhir pekan harus dianggap sebagai hal yang normal, bukan kenaikan berat badan yang sebenarnya, yang disebabkan oleh orang-orang itu memiliki lebih banyak waktu untuk makan di luar pada hari akhir pekan. Akhir pekan ini tidak terlalu berpengaruh pada diet yang sedikit berlebihan, tetapi agar berhasil dalam menurunkan berat badan, orang-orang yang diet yang ingin menjadi langsing harus memperhatikan pola perubahan ini, tidak mencari alasan untuk makan makanan yang enak pada akhir pekan, dan mengambil tindakan yang tepat waktu untuk menghentikan kenaikan ini. Gitu. 继续第一题，题动词书面语，意思是就是例如。Jadi maksudnya ji itu adalah bahasa buku yang berartikan 就是。Oke, contoh. 但是象形指其太阳从地平线上升起. Oke. Tan ini adalah
Nah, suatu kata yang berartikan bahwa uh, matahari naik dari apa ya? Di Pingxian itu kayak horizon line, ya horizon line. 第二，这些人的体重变化表现出清晰的模式。几周末之后，体重升高，在工作日体重减轻，周五达到最低点。Oke. Ada ada beberapa orang yang berat badannya itu memiliki pola yang jelas, yaitu setelah akhir pekan berat badan meningkat, lalu ketika hari kerja berat badan menurun, paling rendahnya pada hari Jumat. Oke. 一还可以做扶持，意思是就变，例如，oke, ini Ji juga bisa sebagai 扶持 atau kata keterangan yang berartikan 就 atau 变, ya. Contoh, 不懂提问是他最大的优点，也是他成功的主要原因. Oke, nggak mengerti langsung tanya adalah kelebihan dia yang paling besar. Juga merupakan alasan utama dia sukses. 第四，在办公室这件事上，两人早都有打算，这次的机会让他俩一拍即合。啊、dalam urusan perusahaan ini, dua orang ini sudah membuat rencana. Pada kesempatan ini mereka pun jadi ah, digabung gitu, mereka jadi kerjasama. Oke, 我们看练习。第一，他可聪明了，什么东西一学就会。他可聪明了，是什么东西一学嗯 dia sangat pintar. Ah, ketika belajar apa-apa langsung bisa. Oke, ini kita juga bisa ganti Jiu dengan Ji ya, artinya sama. 第二，看着鱼代表上下四方，意思是所有的空间。看着鱼代表上下四方啊，鱼啊，鱼mana ya? 鱼空间。Nah, Hanze yang Yu ini menunjukkan atau mewakili uh, seluruh penjuru arah gitu, yang berartikan semua ruang gitu. Oke, ya ini kita ganti 意思是所有的空间 bisa jadi di 空间 ya, kan bisa diganti jadi 就是 kan, sama aja 意思是 kan, 就是 kan artinya. 第三，在鸟爸爸、鸟妈妈的精心照顾下，小鸟30到35天便可独立生活。在鸟爸爸、鸟妈妈的精心照顾下，小鸟啊35天 kan 35 ya, ya. 就可独立生活。Dengan uh, kerja keras atau dari pertolongan dari ayah burung dan ibu burung. Nah, burung kecil pun uh, pada hari ke-30 sampai ke-35 bisa hidup sendiri.
Lanjut, yang ini个别形容词意思是单个，例如，oke, 个别 di sini bisa sebagai kata sifat yang berartikan masing-masing. Oke, 我们看例句，第一，他经常采取个别谈话的方式了解情况和解决问题。Dia sering mengambil masing-masing cara untuk memahami kondisi dan menyelesaikan masalah. 第二，教练针对他的技术特点进行了个别训练，达到了比较好的效果。Pelatih melihat bahwa dia sudah mengalami suatu perkembangan lah, lalu juga sudah mencapai hasil yang lebih bagus. 个别还表示极少数、少有，例如，oke, 个别di sini juga bisa sebagai berartikan sedikit. Contoh, 除了个别人以外，多数人体重的增加会从周六开始。Oke, selain dari beberapa orang, kebanyakan orang itu orang-orang yang berat badannya naik itu bisa pokoknya berat badannya naiknya dimulai pada hari Sabtu. Ya, oke. 第四，天气预报说今晚有小到中雨，个别地区可能有大雨。Oke. Ramalan cuaca bilang bahwa malam ini akan turun hujan. Masing-masing tempat kemungkinan akan turun hujan yang deras. Enggak beberapa tempat maksudnya. Beberapa tempat akan turun hujan deras. 现在我们看练习，第一，旅行团里有几个小朋友个别还走不稳。Pada grup liburan ini ada beberapa anak-anak kecil, masing-masing belum bisa jalan dengan lancar. 第二，装修用的材料都准备好了吗？个别还没送到。Barang-barang atau material-material untuk renovasi sudah dipersiapkan belum? Masing-masing belum diantar. 第三，看课文时你有没有遇到不懂的地方或不认识的汉字？个别地方明白了。Kamu ada menemukan hal yang masih belum kamu pahami gak? Atau hanzi yang belum kamu kenali di teks itu? Masing-masing sudah saya mengerti kok gitu. Pokoknya semuanya saya udah mengerti gitu. 继续，第三，非，非前是用在名词性成分前，表示不属于这一范围。例如，oke. Jadi maksudnya V ini bisa sebagai kata awal yang mengindikasikan bahwa suatu hal itu tidak dikhususkan dalam suatu komponen. Ya, gitu. Contoh, 在非语言的交流中，眼睛起着重要的作用。Apa ya ini maksudnya ya? Pokoknya kayak selain dari dalam komunikasi bahasa,
mata itu juga mempunyai peran yang penting. Pandangan mata itu mempunyai fungsi yang penting gitu. Jadi kayak selain dari bahasa gitu, selain dari komponen bahasa gitu, ya mata juga penting dalam komunikasi. 第二，我们公司的技术部门都是专业人员，工资高，非专业人员做服务工作，工资不高。Oke. Ah, di perusahaan kami yang ada di bidang teknologi, itu semuanya karyawannya itu ah, yang apa ya, berpengetahuan lah gitu. Lalu gajinya pun tinggi. Selain itu, pekerja yang tugasnya untuk melayani, gajinya tidak tinggi. Lalu sini juga ada lagi, 非可以做动词，意思是不是? Oke, di sini 非 bisa berarti kan tidak ya atau bukan. Contoh, 工作日和周末的体重临时变化应该被视为正常现象，而非真正的体重增加了。Oke. Uh, berat badan uh, perubahan berat badan sementara pada hari kerja ataupun hari akhir pekan itu sebaiknya dilihat sebagai fenomena yang normal. Bukanlah suatu kenaikan berat badan yang sebenarnya gitu. 第四，成功有时候并非想象中那么难。Oke. Uh, ada kalanya suatu kesuksesan itu uh, tidak sesulit dengan apa yang dipikirkan gitu. 非做夫持时还表示主观上故意坚持，偏要做某事，有时还可用于反问，表示否定这么做的必要。非也可以跟动词结合，定成常用格式非加动词加不可，意思是必须，例如。Oke. Di sini maksudnya 非 ini juga bisa berartikan suatu hal yang harus. Dan juga bisa ditaruh dalam struktur 非 lalu diikuti dengan kata kerja lalu 不可. Oke. Contohnya, 他非要离婚，我们谁拦也拦不住. Oke. Dia harus menikah. Kita nggak ada yang bisa menghalanginya. Oke. 第六，我本不想提这件事，你又何必非要我说出来呢？ Saya pada awalnya nggak mau untuk mengungkit masalah ini. Emang buat apa kamu harus buat saya untuk ngomongin hal ini? 第七，有些家长已经习惯了这种竞争，非让自己的孩子考第一名不可. Oke. Ada beberapa keluarga yang sudah terbiasa dengan persaingan jenis ini. Harus membuat anak dalam keluarga itu jadi juara satu dalam ulangan. 第八，5班学生真的是非你本人去不可. Oke. Hanya urusan siswa ini harus kamu yang urus. Gitu. Oke, jelas ya. 现在我们看练习。第一，门口的牌子上写着"不是工作人员，请勿入内"。Okay. 非工作人员入内。
10年。Ada papan di pintu bertuliskan yang selain bukan karyawan dilarang masuk. Selain karyawan dilarang masuk. Itu. Oke. 第二，世界上并不是只有人类才会骗人，动物也会。啊、世界上并非只有人类会骗人。猜ya,猜. Di dunia ini bukan hanya manusia yang dapat membohongi orang lain. Hewan-hewan atau binatang pun juga bisa bohong gitu. Oke, 第三，听说你住院了，他一定要来看看你。听说你住院了，他非来看看你。Dengar-dengar kamu nginep di rumah sakit ya. Dia harus jenguk kamu. Oke, artinya sama aja ini. Oke, jelas ya. Kita lihat 临时和暂时的区别呀。我们先看它们的共同点，都是短时间内的意思。Oke. 临时sama 暂时 ini dua-duanya bisa berartikan jangka pendek. Contoh, 没找到满意的房子前，我临时借住在朋友家里。Itu bisa juga 暂时ya. Oke. Ini artinya sama aja yaitu saya tinggal di rumah teman untuk sementara waktu gitu. Oke. 然后它们的不同点，第一，临时表示临到事情发生的时候，暂时没有这个意思。di sini maksudnya临时 ini bisa berartikan ketika. Contoh, 找到了30分钟，所以我临时决定在旁边的书店看看。Oke, saya datang lebih awal 30 menit. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk lihat-lihat ke toko buku di sebelah sana. Oke. Lalu yang kedua, 暂时表示不确着的、较近的一段时间，临时没有这个意思。Jadi maksudnya 暂时 ini bisa merujuk suatu periode yang tidak pasti, yang berartikan sementara waktu. Contoh, 这套房子我很喜欢，暂时还不打算卖掉. Oke. Rumah ini saya sangat suka, sementara ini saya belum ada rencana untuk jual. Oke. Lihat periode waktunya kan masih belum jelas kan, kapan dia mau jualnya. Makanya pakai 暂时. Oke, 第三，临时还可以做属性词，表示短期的、非真实的，暂时没有这种用法. Oke, di sini maksudnya 临时 ini bisa berartikan dalam jangka pendek, dan ini dipakai dalam lingkungan yang tidak formal ya atau informal. Sedangkan 暂时 ini nggak ada fungsi ini. Contoh, 麻烦你春节后帮刘芳的女儿找份临时工作. Minta tolong ke kamu untuk bantu minta tolong ke kamu setelah Chunjie, kamu bantu anak perempuannya Liu Fang untuk mencari pekerjaan jangka pendek ini. Gitu. Oke, jelas ya. Kita lihat materi soalnya. 第一，我们出现了一所房子作为什么什么的家。
Kita pakainya 临时 ya. Ini. 第二，演出结束，我想什么什么休息一段时间，考虑一下明年的工作。Nah, kalau ini kita pakainya 暂时。哎，第三，公司遇到一些什么什么的困难，我们正在积极想办法。啊、ini juga pakai 暂时。mas karena periode waktunya nggak jelas. 第四，一件事你什么什么先不要告诉他，给你 juga jelas banget pasti pakainya 暂时。jelas ya, jadi 暂时 semua ya. Oke, jadi kita fill in the blanks ya. 总共 total 借口 beralasan 达到 mencapai 采取 mengambil 可靠 reliable 参与 ikut serta。第一，老师要让学生主动什么什么班集体管理，锻炼他们的能力。答案是参与。第二，许多人喜欢喝茶，几乎什么什么不可一日无茶的程度。对，答案是达到呀。第三，听声音判断水平是否保温的方法并不。对，udah pasti 可靠呀，tidak reliable。第四，您好，您什么什么消费了747元，您刷卡还是付现金？对，pasti pakainya 总共呀，total。第五，他什么什么家里有事，提前离开了会场。嗯，答案是借口 beralasan。第六，我们虽然还不能准确预报地震，但可以什么什么有效措施，最大限度的保护我们的财产。诶，答案是采取了。继续，di sini kita disuruh pilih A atau B。我的第一，研究发现，父亲对教育者你的什么什么程度越高，孩子就越聪明。OK，答案是参与啊。第二，调查结果显示，证明对电子阅读的兴趣什么什么提高了。答案是。第三，我本来想完成这个计划以后再去美国，什么什么现在那边有更重要的事，不得不提前去。答案是结果呀。第四，关于空气质量问题，现在报纸网络上相关的什么什么特别多，大家讨论的也很热闹。答案肯定是报呀，laporan。第三，di sini kita tarik garis mana yang cocok gitu ya。达到目的，报道新闻，采取措施，分析原因，下降的是可靠的报道，重大的成果，表面的
现象。OK，那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文，再见。